masuk dalam timba atau gayung, adakah air yang masih ada dikira air mutlak atau air mustakmal? Saya dengar ada ustaz cakap air mustakmal dan ada ustaz yang cakap air mutlak. Jawabnya air itu mutlak. Ni timba kita. Kita ambil wuduk ngecik daripada muka, daripada tangan masuk dalam timba. Hak ni dalam ni air mutlak. Hak ngecik air mustakmal. Faham? Tapi bila masuk dalam dia menjadi mutlak. Disebut oleh Syekh Daud Fatani dalam kitab Jawahirus Saniyah. Boleh tengok lelek-lelek dalam bab air mustakmal. Bukan mustakmal, hukumnya mutlak. Faham? Ada sebut dalam Fatwa Fataniyah, ada sebut juga yang ngecik masuk dalam bijana, air dia menjadi mutlak. Faham? Ya? Jangan salah faham. Dia air mustakmal ni gini. Kita nak mandi junub. Contoh. Karang boleh tengok. Balik rumah karang mandi junub. Faham tak? Boleh? Kalau duduk junublah dulu. Maknanya ambil satu beseng. Duduk dalam beseng. Buka paip ujang ke atas. Bila jatuh air, niat mengangkat adafso. Bila rata dah air, keluar dari beseng. Dalam beseng tu mustakmal. Faham tak? Tu mustakmal. Nampak? Tapi bila siapa dua kalah, jadi mutlak balik. Pasal dia bukan air najis. Air mustakmal, dia bukan air najis. Boleh buat minum pula air mustakmal. Dia tahirun tapi ghairu mutahhir. Suci. Apa makna suci? Tengok ulama syarah. Boleh minum. Nampak? Boleh minum. Air basuh kecing. Ni kecing. Ni pahit kecing. Faham tak Faham ni. Kecing. Lepas kecing ada dah ujung ni air kecing. Hak ni wajib basuh ni. Faham? Kita pun cucu air. Ni segelas cucu air. Kena air ni, kena dia air kecing, dia jatuh tak? Sini bersih tak? Bersih lah. Boleh sembahyang tak? Boleh lah. Dah bersih dah, kita cucu lagi. Kita tak ada cahaya bersih dalam. Air kita tak ada ni, boleh minum. Kalau teramak, aku tak suruh minum. Tapi tak. Nampak? Pasal dia bukan najis. Air najis hak mula-mula. Hak air kena pada najis, dia membawa najis itu turun. Air itu mutan najis. Bila bersih dah, kita cucuk lagi, boleh minum air bawah. Nampak? Tak mau minum sudah.